بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita bicara sedikit tentang tanda-tanda amalan kita itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dihapuskan pahalanya oleh Allah ta'ala atas sebab-sebab tertentu. Allah ta'ala ciptakan kita kat muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadah kepada aku. Allah Ta'ala cipta terang-terang dah bagi tahu kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala untuk nak beramal ibadah. Namun tidak semua amal ibadat yang kita buat itu Allah Ta'ala terima terus. Kita je syok sendiri kan, perasaan macam terima. Pasal itu kita tak ambil peduli pun tak, janji buat sudah. Janji buat kan, yang penting kita buat. Mana ada kisah pun kan, mana kita ada nak buat double check ke, orang niaga pun nak tutup, nak close account tu pun dia tengok untung rugi. Kalau rugi pasal apa kan, barang habis tapi rugi, kelang kabut buat postmortem lah kan. Main bola pun tuan-tuan kalah dengan Myanmar 7-0, kelang kabut buat postmortem, macam mana boleh kalah dengan Myanmar? Pasukan kita ni ada nama boleh kalah dengan Myanmar buat postmortem. Kita beribadat dah berapa tahun dah, ada tak buat postmortem? Agak-agak gamak-gamak ibadat aku ni okey ke KO kan? Sebab Allah Ta'ala bagi peristiwa Qabil dan Habil. Mula-mula sekali peristiwa tu peristiwa di masa zaman Nabi Adam AS. Korban pertama ialah Qabil dengan Habil. Salah satunya diterima, Habil korbannya diterima, Qabil ditolak. Artinya ibadat ni ada yang diterima, ada yang ditolak. Dua-dua berkorban, dua-dua beribadat kan. Habil bagi binatang ternak sebab dia penternak. Qabil
bagi tanaman sebab dia petani. Tapi yang diterima Habil, Qabil tak terima. Pasal apa? Pasal ada sebab. Ibadat kita ni pun ada yang diterima, ada yang tak diterima. Cuma kita je buat tak kisah terima ke tidak, kan? Itu urusan Tuhan, Ustaz. Dia nak terima tak terima tu urusan dia. Memang urusan dia. Tapi kita kena periksa diri kita. Jangan besok bila balik bertemu Allah, kita kata kita buat, Tuhan kata kita tak buat. Kita bukan nak redha makhluk, kita bukan nak redha, nak cinta makhluk, nak dikenali makhluk. Kita nak redha Allah. Kita bukan nak diterima makhluk, tapi nak diterima Allah. Manusia tengok kita beribadat, okey, tak ada masalah. Allah Ta'ala kata tak okey. Kita kena buat double check lah, tengok kita punya ibadah, tuan-tuan. Jangan kita asal buat sudah, macam korban. Dia lembunya. Allah, ini pun nak mahal ni Ustaz. Kadakut bana berkira dengan Tuhan, duduk evergreen. Bukan orang sini lah. Ni contoh. Ada sampai kat sini. Duduk mana bang? Evergreen. Korban lembu kuruh nak mampus, tolak pun tumbang. Lori lalu pun kena angin tumbang. Jenis lembu makan plastik punya. Berapa ekor tu usi korban ni? 7 je. Punya kayu 7 je. Aku punya surau, punya miskin pun 20 tu. Miskin-miskin orang pun 20. Aku cakap tak lebih dah, cakap sampai bertahan ke je. Dah cukup. 20 ni esok tak terurus dah. Sini tengok, Masya Allah. Nama tempat pun evergreen. Kau ikut-ikut lebih lah pada 25 ekor. Ini 7 ya. Memang koman betul. Kedekut bana betul. Tuhan bagi rezeki lebih pun kedekut. Itu pun bercari lah tu, mana yang paling murah, kan? Mana yang paling murah, Kemboja ke, India ke? Oh tuan-tuan, kan? Betul gaduh nak terima Allah Ta'ala. Nak terima macam mana, kita pun berkira. Bukan tuan-tuan lah, tapi contohlah kat sini. Dah ceramah kat sini, kan? Takkan nak bagi contoh tempat lain, kan? Saya direct je contoh sini ceramah, sinilah contoh dia. Sini ceramah pergi contoh Somalia, apa yang dah jadi gitu. Kan? Ceramah kat sini, bedal kat sini, kan? Tapi 7 ekor pun okey lah, daripada tak ada langsung, kan? Boleh lah daripada tak ada. Itu untung 7 ekor Ustaz. Kau tak ada langsung, mana saya tanya satu surau ada korban? Tak ada langsung, tak ada. Memang kedekut bana betul. Itu ya Allah ya. Tengok datang naik Welfare, naik BMW, korban seko pun tak ada. La ilaha illallah. Sini ada kat 7, okey lah, kan? Boleh lah, boleh kata ada lah, daripada tak ada langsung, kan? Jadi ibadat ni nak korban, biarlah lembu yang cantik, kan? Hari tu ni, kan? Korban lembu bagi cantik yang paling mahal. Ada satu datuk ni tahu, dia jumpa saya, Ustaz, saya nak korban. Datuk pergi beli lembu yang 11,000 tu. Boleh kata mahal. Datuk nak korban lembu kuih ya? Ada lembu elok, Ustaz. Elok 11,000. Ini yang sado punya lembu lah. Ini bukan lembu makan plastiknya. Aku bakar dia cukup-cukup lah kali dia beli kat 11,000 tu. Dia kata, Ustaz punya pasal, saya beli jugalah yang 11,000 ni. Barulah betul korban yang elok supaya Tuhan terima. Ibadat yang elok baru Tuhan nak terima. Ini ibadat asal buat aja, tuan-tuan. Asal buat sudah. Kita nak contoh orang pergi haji, nak haji mabrur, tapi buat ibadat tak betul. Macam mana nak mabrur? Jumpa dengan saya, Ustaz, doakan saya, Ustaz, saya dapat pergi haji tahun ni. Mudah-mudahan saya dapat haji mabrur. Saya kata memang saya nak doakan haji mabrur, tapi tuan kena usahalah dulu. Nak buat apa, Ustaz? Pergilah jumpa musuh-musuh dulu, minta maaf. Yang tak tegur siapa 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, pergi jumpa dulu. Oh iya ke, Ustaz? Kena buat lagu tu ke? Iyalah kata nak mabrur.
Nak mabrur macam mana? Tuhan kata, aku tak ada masalah. Dosa kau dengan aku ampun. Dosa dengan dia tu. Bergaduh pasal pokok rambutan masam hari tu. Bergebut, ingatkan rambutan tu elok sangat, apa masam. Bergaduh sampai tak tegur siapa. Lepas tu nak pergi haji. Pergi haji kenalah minta maaf dulu. Kan? Dah bergaduh. Aku minta maaf lah, aku nak pergi Mekah ni, apa semua kan. Tapi ustaz bukan duit dia, duit saya. Ya duit engkau. Saya bukan salah saya, salah dia. Pula saya dah kena minta maaf. Ni masalah nak pergi haji. Tapi nak mabrur. Nak solat diterima, tapi wuduknya pun cincai je. Nak ibadat, nak elok je. Semua nak yang mahal-mahal punya hadiah. Nak minta kat Tuhan, nak yang mahal semua. Kita bagi kat Tuhan yang paling murah sekali. Nak kat Tuhan pahala banyak, tapi bagi kat dia tak setimpal langsung. Ibadat pun main-main. Macam mana nak pahala? Banyak lagu tu tuan-tuan. Jadi apa sebab tanda Allah Ta'ala tak terima? Kita boleh nampak tanda tu. Semayang 10 tahun dah, merokok tak boleh berhenti. Salah satu tanda lah tu. Semayang 10 tahun orang merokok memang marah kat aku kan. Dan tak kalau nak marah aku pun. Semayang dah 20 tahun, rokok pun tak boleh berhenti macam. Apa sebab? Apa sebab tak boleh berhenti? Itu lain ustaz. Apa lainnya? Benda tu benda mungkar. Tapi ada ulama kata makruh. Makruh pun dibenci. Ibadat lama dah, mengaji lama dah, menjawab cakap suami pun kuat juga. Aku pun pelik, semayang bagus, puasa bagus, cakap suami jawab juga. Sampai ada suami telefon saya lah, Ustaz ajar apa kat orang perempuan Ustaz? Ustaz, dulu tak adalah menjawab seteruk ni. Sekarang lagi teruk Ustaz. Dulu dia bodoh. Satu dia tak jawab. Waktu tu dulu dia bodoh sebab dia tak tahu. Kau kata kau jangan main masuk neraka, kau tu isteri kan, kau ni suami, kau tahu. Dia diamlah. Dengan neraka langsung takut. Rupanya suami pun ada masuk neraka. Bila saya ajar-ajar, balasan azab dosa suami isteri. Kan? Tengok-tengok dalam tu suami dulu masuk neraka pada isteri. Tu yang dia jawab tu. Tu yang dulu tak pandai jawab, sekali jawabnya. Yalah, awak je lah masuk syurga. Awak tak tahu, awak dulu awak tak tahu masuk neraka. Dia jawab sebab dia dah tahu. Dulu tak tahu. Patut makin mengaji, makin elok, makin teruk. Artinya ibadat yang kita buat makan berkesan pun kat jiwa kita. Tak bersih pun hati kita. Sebab sifat mazmumah masih banyak. Perkara mungkar masih tak boleh berhenti. Artinya ibadat kita ini tak berkesan. Ibadat kita tak ada kesan sebenarnya. Sepatutnya mesti ada kesan kan. Sebab Tuhan sendiri yang rakam dalam Quran. Contoh, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuhan suruh sesungguhnya salat itu menghindarkan diri kita dari sifat-sifat mazmumah dan perbuatan mungkar. Bukan 2 hari sembahyang, 20 tahun. Yang sunat, yang tak sunat, semua buat. Kan? Main langgar je semua. Yang muakkad ke ghairu muakkad, belantak janji sunat sudah tetap buat. Kan? Puasa macam-macam puasa buat. Sampai tak tahu hari nak puasa. Orang kata puasa Arafah, dia puasa hari apa kita tak tahu. Dia pun tak tahu tak tentang puasa itu hari apa. Puasa Arafah. Tuan-tuan jangan tanya saya mau tak puasa. Tuan-tuan lah, puasa Arafah itu hari apa? Hari apa itu? Sabtu. Wukuf hari Jumaat. Wukuf hari Jumaat. Puasa Sabtu pula. 9 Zulhijjah hari Jumaat. 10 hari bulan ni Sabtu kan? Betul? Habis tuan-tuan puasa pula 10 tu. Bukan lepas wukuf raya ke? Bukan hari raya tak boleh puasa ke? Okey, kat Saudi. Habis tuan-tuan nak ikut Malaysia lah. Kat mana wukuf itu je? Wukuf kat mana?
Usah hari Arafah. Hari Arafah berapa bulan? Hah? 9. Habis 9 hari Jumaat dekat Arafah. Kat sini? Oh, 2 kali 9. 2 kali 9 lah. Sebulan ada 2 kali 9. 9 kat Saudi, 9 kat sini. Mana ada gitu. 9 di Saudi, 9 kat Malaysia. Jarak kita dengan Saudi berapa jam? 5 jam. Kita dulu ke dia dulu? Sekarang ni pukul 8. Saudi pukul apa? Pukul 3 petang. 3 petang ni apa? Kami, ni kami kan? Tu. Macam mana pula dia wukuf, kita masih tak wukuf? Habis Saudi salah lah. Sekarang ni saya tanya, Saudi salah ke Saudi betul? Jawab. Kalau tuan-tuan berani, sekarang ni siapa salah? Saudi ke Malaysia? Perdana Menteri suka-suka hati. Perdana Menteri kita, aku mana tahu. Kau orang agama yang tahu apa kau tak cakap, mana aku tahu. Sekarang siapa betul? Saudi betul ke sini betul? Nak tanya tu dulu. Kalau tuan-tuan dapat jawabnya, hebatlah tuan-tuan. Dua-dua betul. Dua-dua betul tu macam mana pula? Saudi pun betul, kita pun betul. Mana 9 dari Jumaat, kita 9 yang 1. Tak ada sidang media pun daripada ulama-ulama bagi tahu kenapa kita raya hari Ahad. Kenapa disuruh kita berpuasa hari Sabtu sedangkan 9 Zulhijjah di hari Jumaat. Kalau tak betul, tahun-tahun sebelum ni kenapa ikut Saudi? Kan? Saudi wukuf dulu, kita raya kan? Betul? Kenapa tahun ni tak ikut? Dah tak betul pula Saudi. Mana Saudi raya 8 lah, wukuf 8 bulan lah. 8 lah. Tengok nak bulan pula dah. Habis Saudi tak tengok nak bulan dah. Tuan-tuan main buat. Pasal tu ibadat kita haru. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata Saudi salah, Jahanam yang pergi haji tahun ni. Tambah-tambah yang begitu pula adik-beradik kita, mak kita, bapak kita kan. Balik-balik kita sambut, mak habis. Apa yang habis? Mak tak dapat lah orang pergi hajah lagi. Pasal mak dah pergi haji pula. Mak wukuf itu 8 hari bulan. Orang wukuf 9, mak 8. Kau lah pandai-pandai kata 8. Saudi kata 9. Malaysia ikut Malaysia, mak orang Malaysia. Tentang itu pun tuan-tuan tak boleh jawab. Nampak tak? Nunjukkan tuan-tuan pun macam tak kisah. Lantak bila dia suruh poso, kita poso. Dia suruh. Kalau tak buat macam saya senang. Ustaz poso tak? Tak poso. Ustaz pun tak poso, dah poso setahun. Bila setahun? Itu sebulan Ramadan diikuti dengan hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, Nabi kita bersamaan berpuasa, umpama berpuasa setahun, 365 hari. Nak puasa apa lagi? Kop lah tu. Dan tuan-tuan puasa pun tak tahu hari apa yang tuan-tuan puasa. Nak puasa hari Sabtu takut gaya. Nak puasa hari Jumaat takut tak betul. Hari pun hari syak dah tak tahu. Tapi tuan-tuan duk dengar dia kata puasa hari Sabtu, puasalah Sabtu pun Sabtu lah, ikut dia orang lah. Dia orang bertanggungjawab. Mana boleh tuan-tuan yang buat dia pula tanggungjawab. Tuan-tuan yang minum dia pula hilang dahaga. Banyak cantik. Kita yang buat kita lah. Kita minum kita lah hilang dahaga. Takkan kita minum dia hilang dahaga. Ada pengusi, ustaz tanggung lah. Apa saya tanggung lah? Ustaz yang cakap, yang kau tak ada ilmu tak ikut tak bersuruh. Ada ke saya minum pengusi hilang haus? Hilang haus pengusi? Hilang lah. Siapa minum? Ustaz. Gila. Sejak mana aku tu? Kita buat kita tanggung. Tapi tak apalah tuan-tuan pun dah raya. Korban pun dah habis. Cuma saya tanya itu dia orang pun tak boleh jawab. Saya kata siapa berani menyalahkan Saudi? Silakan. Tak ada dalam setahun ada 2 hari waktu yang sama 9 Zulhijjah. Kalau wukuf 9 Zulhijjah di Arafah, takkan kita 9 Zulhijjah wukuf kat Bukit Jalil kot.
Saudi tak boleh ikut, kita ikut kat Malaysia. Betul? Hukum kat Malaysia apa ni? Ada gitu. Tapi tak tahulah dia orang. Mungkin dia orang dah jawab ke, saya tak dengar ke, tak tahulah. Tapi bagi saya, kalau siapa berani menyalahkan kerajaan Saudi, artinya orang pergi haji itu berjuta, habis haji dia. Kan? Kita jemput adik-beradik kita kan, kau tak boleh panggil haji kita. Besar? Tak sah haji kau. Banyak cantik kau. Pasal? Wukuf 8 bulan, orang 9. Habis tu? Tak ada lah haji. Habis duit cuma. Kau tak bersilat, dia cubalah pengusi buat dah tengok. Sedap-sedap aku dah semangat orang nak panggil haji. Kau tak panggil haji, dapat lah kau. Tapi tak apalah. Saya itu ibadat kena tahu hukum. Ibadat kena tahu kaifiat dia. Ibadat semua kena tahu dulu. Sebab itu kata Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad, dia kata apa? Mardudatan la tuqbalu. Orang yang tak ada ilmu beribadat ni ditolak dan tak diterima Allah Ta'ala. Pasal apa tak diterima? Sebab hukum tak tahu. Boleh buat ke tak boleh buat? Batal ke tidak? Sah ke tidak? Bukan kita tahu pun. Ikut je. Terus dia orang tanya saya, Ustaz, haji apa paling senang? Saya kata yang paling senang haji setakat ni, haji badal lah. Haji lain semua susah. Haji badal senang, Ustaz. Ya senang. Tunggu kau mati dulu, orang lain buatkan. Apa gaduh ni? Nama apa haji badal? Haji paling senang, badal. Haji package paling murah, haji badal. 2,000 je. Apa masalah? Orang buat, tapi tunggulah kau mati dulu. Dah kau mati, seorang buatkan haji kau. Namanya haji badal. Haji lain semua susah. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, semua susah. Pasal apa tak terima? Pertama kata Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata, dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal kebaikan. Sebab Tuhan tak nak bersyarikat dalam hati kita. Kalau buat kerana dia je. Jangan kerana yang lain. Kalau ada kerana dia, lepas tu ada kerana yang lain sikit untuk dia, Tuhan kata, aku buang semua sekali. Walaupun sikit. Sebab kau yang berjanji dengan aku. Tak ada siapa-siapa dalam hati kau melainkan aku. Kenapa kau letakkan yang lain dalam hati kau dengan aku? Kau letakkan setara kau dengan Tuhan dengan aku, pasal kau letakkan selain Allah Ta'ala dalam hati, pasal apa? Kan kau yang cakap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan kau ya Allah, semua tak ada melainkan kau dalam hati ni. Tiba-tiba bila beribadat, adanya mencari redha makhluk, adanya cari redha Allah. Adanya cari penilaian makhluk dan juga penilaian Allah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak. Kalau kau tak penilaian makhluk, silakan, aku tak nak. Kan susah kan? Ibadat bukan senang, tuan-tuan. Kita je berasa senang, macam relax kan? Ada sikit ibadat kerana selain Allah. Tuhan kata, walau asyraku, kalau kamu bersyarikat, kalau kamu menyekutukan aku, la habita anhum, nescaya gugur segala amal kamu. Buat kerana Allah, tapi ada kerana makhluk yang lain. Ada sedikit kerana manusia. Percuma, tuan-tuan ni. Penat nanti. Buat kenduri kerana Allah Ta'ala, tapi kalau tak jemput lagi, dia ngata pula, jemput je lah. Dah kerana orang kita buat. Dah kerana orang kita buat. Pasal apa buat kenduri? Kalau tak buat saja orang kata pula kan, duit banyak, kenduri pun tak buat, kan takut banyak, betul ni kan. Tapi sebelum dia orang kata, buat je lah. Kenapa nak kerana makhluk? Kenapa kita nak redha makhluk? Sedangkan kita dah kata tak ada siapa-siapa dalam hati, kena engkau je ya Allah. Kita pun baca dah, sebelum mula tu pun dah baca dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Engkau je, hidup mati aku ni engkau je. Tiba-tiba ada yang lain pula menyelit dalam hati kita, besar. Kan? Kenapa harus ada dalam hati kita?
Tapi kalau kita nak redha makhluk, kita nak cinta makhluk, susah tuan-tuan. Nak dapat redha makhluk dari redha Allah, susah hidup. Sebab bila nak redha makhluk, kena jaga makhluk. Itu sebab Tuhan tak nak. Nak redha makhluk, kena jaga makhluk tuan-tuan. Kalau tak nak orang marah, kena jaga orang. Biarlah Tuhan marah pun, yang penting orang tak marah. Pasal tu penceramah pun takut nak cakap benda betul. Sebab takut. Sebab dia nak redha makhluk. Kalau makhluk tak panggil macam, contoh lah kan, ni AJK banyak yang salah lah kan, banyak tak betul kan. Datang ustaz bubuh cukup AJK berani dengan pengusi-pengusi di bedalnya, pengusi penggerak kan? Aku ustaz ni memang aku blacklist ni. Ustaz, adakah aku panggil dia bubuh aku pula kan? Dia tak kena jaga lah. Jangan sebut hal pengusi dia lain, biar pengusi orang ngadu pun, ustaz malam ni ustaz bedal pengusi banyak benda dia buat tak betul. Jangan aku bedal sekarang, elok-elok boleh datang langsung tak bagi kan. Berani nak jaga redha makhluk kan senang? Yang senang ke bang? Susah bang. Susah. Sebab nak redha makhluk kan senang kan? Sebab itu tuan-tuan, apa pun makhluk buat, kita biarkan saja. Yang penting dia redha dengan aku. Yang penting dia suka aku. Tak kisahlah Tuhan murka, tak kisah Tuhan marah. Yang penting makhluk suka kat aku. Sebab itu payah nak jaga. Sebab kita mencari keredaan makhluk. Kalau kita mencari keredaan Allah, bedal aja, lantaklah. Saya pernah ajar satu kitab tuan-tuan, munafik di dalam Al-Quran. Tanda-tanda munafik dalam Al-Quran. Ngajar satu masjid ni. Tajuk munafik ni kena dekat betul-betul, kena dekat pengusi masjid tu. Malam tu pengusi pula datang duduk depan. Tajuk tu memang hentam dia betul-betul. Dia minitnya aku. Bagi tahu si usaha, terus saya panggil ustaz lagi. Berhentikan dia. Dah dengan main. Betul jemaah cakap, itulah ustaz bedal pengusi. Aku mana tahu dia yang buat. Tajuk dalam tu memang tajuk munafik, kena kat dia. Jemaah semua tengok aku kan. Dia tengok aku kan. Habislah ustaz ni. Dia tengok aku, dia tengok pengusi. Dia tengok aku, dia tengok pengusi. Ini ustaz memang kena ban punya ni kan. Betul lah dia orang cakap. Besok tu susah telefon, ustaz, pengusi berhentikan ustaz. Ustaz, dia kata ustaz menyentuh tentang dia mana tadi. Mana aku tahu dia. Tapi tajuk tu semua orang tahu pasal dia kan. Mana aku tahu. Nampak? Susah mencari redha makhluk dengan redha Tuhan. Saya kata tak apalah, kalau dia berhenti pun apa masalahnya, bukan saya ada rugi apa pun. Berhentilah. Saya berhenti, orang surau dengar. Surau pula tak jauh pula tu di belakang masjid. Surau kata, ustaz, masjid dah berhenti ustaz kan, kita orang panggil ustaz lah. Ustaz masuk tempat kita orang pula, ping aja tempat dia pula. Surau pula, orang masjid datang surau pula dah pengusi marah pula dah. Dia kata ustaz yang macam belahkan masyarakat sini. Aku pula kena. Susah nak jaga makhluk ni. Baik jaga Tuhan, makhluk jangan dijaga. Nak marah-marah lah kau, nak maki hamun kau pergi basal lah. Aku bedal lah, aku tedah cukup-cukup. Biar apa aku jaga tuan-tuan, tak senang kan ini. Macam-macam gagam ni. Tu tak kena, ni tak kena kan. Sentuh bak rokok, orang rokok menyampah. Sentuh bak ngumpat, orang perempuan marah. Semua marah kan. Bedal bak rokok, yang merokok panggil. Dia tengok, nantilah ustaz menyampah aku. Rokok. Dia tak merokok sudah lah. Nanti lah. Aku berhenti bak rokok, aku tegur lah mengumpat. Belakang pula marah. Nanti ustaz nak menyampah kita, orang tengok. Orang perempuan je kena. Dia tu ingat nak senang. Lagi baik tak payah jaga tuan-tuan. Nak tedah tu susu. Tuan-tuan tak marah, tuan-tuan boleh pasal. Ya. Hukum macam tu datang, tuan-tuan nak marah apa? Kan susah nak jaga redha makhluk ni. Kan? Jadi ramai yang nak jaga redha makhluk. Ramai nak dikenali makhluk.
bukan nak dikenali Allah. Pasal itu sanggup buat apa saja untuk makhluk kenal kita. Kita duk bimbang takut besok Allah tak kenal kita. Kita duk mencari Allah Ta'ala supaya kenal kita, tapi Allah Ta'ala tak kenal kita. Sebab atas dunia dulu sibuk nak bagi manusia kenal kita, kan? Semua nak bagi makhluk kenal, nak popularkan diri, kan? Supaya makhluk kenal kan susah, kan? Jadi jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beribadat kerana Allah, ya kerana Allah, tak ada kerana yang lain. Buat kerana Allah, ya kerana Allah, tak ada sikit pun kerana yang lain. Nak habuan dunia, nak kemewahan dunia, nak keagungan nama, pangkat, kedudukan, susah. Sebab itu kawan saya mengajar kuliah tak nak tegur. Pasal apa tak nak tegur? Pasal susah saya. Ada kawan saya ngajar muslimat, muslimat lah yang jadi kaya-kaya ni kan, yang datang pakai driver, datang naik kereta mewah, sekali bagi pula beratus kan, kampit tebal punya kan. Sayang nak berhenti tempat tu, sekali bagi satu kuliah 800 kan. Orang kaya-kaya bagi 800, 900, bertahun mengajar, muslimat tak berubah pun. Tudung jambul tetap tudung jambul punya, make up tetap make up punya, datang kuliah. Dah macam shopping mall dah tempat tu. Kawan saya tak berani tegur, tak berani tegur. Sebab ni 800 bang sekali pergi. Datang kali tu dia minta aku ganti. Syekh boleh gantian tak? Mana tempat ni? Hush, aku cakap ni tempat orang kaya ni. Tapi anda kena hati-hati ya. Cakap tu kena jaga lah, jangan sentuh lah dia orang. Pesan saja lah. Asal? Jangan Syekh. Dia kalau dia suka Syekh nanti dia panggil. Memang Syekh, itu lubuk duit Syekh. Siap bagi tahu dah lubuk duit, kan? Jadi anda jangan tegur, anda biarkan dia, anda cakap benda lain dia, jangan kena-mengena dengan dia orang. Aku pun pergilah, sebab dia dah pesan kan, aku pergi. Aku pergi silap masuk, aku tengok dalam tu dewan tu. Ush, aku cakap ramai kaya-kaya ni tapi jambul. Tengok dah dengan cermin hitam dia, dengan beg tangan, dengan wanginya bilik tu. Aku salah masuk ke apa ni? Aku cakap berapa tahun dah kawan aku mengajar, ini pun tak boleh betul kan? Kau tunggu, aku cakap ni masuk kau tengok. Aku masuk, aku terus cakap dia, saya silap masuk kot. Saya ingat ni shopping mall. Sebab yang datang ni macam tak nak mengaji. Aku titik sejam setengah pekat nunduk semua. Tapi minum pun dia tak bagi pun. Punya marah dia kat aku. Aku titik kau-kaunya. Aku cakap bertahun mengaji, aurat pun tak boleh tutup betul. Macam mana ni cakap? Macam mana ibu-ibu ni? Datang kuliah ni, datang nak berubah diri ke, datang nak sonok-sonok. Aku titik kau-kau, aku belah. Aku balik, tak diajak ni minum. Minum tidak, apa tak. Tapi kampit dia bagi juga lah. Dia bagi kampit, aku balik. Belum sampai rumah, kawan telefon lah. Syekh, enta cakap apa? Cakap apa? Saya kata, enta besok akhirat tanggungjawab tau. Bertahun mengajar muslimat, tapi perangai orang muslimat macam tu. Aurat tak tutup, semua wangi-wangian. Enta tak faham Syekh. Kita tak faham, bukan dia tak faham. Pasal apa tak faham? Syekh, 800 Syekh, siapa nak beli? Nampak tak? Aku sekali tu dapat pun. Tapi puas hati lah aku terdah. Dia aku cakap ni, enta usah ngajar lah. Enta ngajar so enta kena laknat buat apa? Orang so betulkan, enta tapi tak betulkan. Pasal enta nak fikir duit. Enta ngajarkan Allah kena nak duit. Tuan-tuan, susah kan? Susah. Saya tak boleh tuan. Saya kalau saya nampak, memang saya terdah ya, perlu diapung saya. Tapi resiko dia tu lah, tak panggil kan. Kampit tebal hilang pula kampit tebal kan. Kampit, so itu yang kampit tebal-tebal kena jaga. Kalau kampit nipis-nipis tak apa, badal. Berhenti pun tak kisah, RM50. Tak apa lah, badal lah. Kau berhenti pun RM50. Ini 800. Memikir kita kan.
Tambah lagi sikit boleh bayar duk kereta, bulanan kereta. Bang, kan? Tak mikir gitu. Macam surau ni aku bedal lantaklah, kau bagi pun bukan banyak pun. Kau beli apa kalau kau bagi 2,000, kau risau orang aku kan. 2,000 bagi aku diam, aku bodoh. Kau ingat ngajar pun tak ada apa nak tegur, relax. Tuan-tuan boleh mokok, tak ada masalah. Tuan boleh mokok, tak ada masalah. Sebenarnya mokok ni makruh je, tak apa. Ramai lagi orang mokok panjang di umur. Tuan-tuan pun suka. Tuan-tuan pun suka. Bagus ustaz ni, mesti teruskan ustaz ni. Kau tak tahu pasal aku target 2,000. Ini kau bagi ciput, aku entak lah. Kau nak buang pun, kau tak nak panggil, kau punya pasal lah aku cakap. Nampak tak? Nampak tak? Dia kena macam tu. Sebab itu ustaz-ustaz ni kadang-kadang takut orang tak panggil. Pasal dia dah target duit banyak. Macam mana nak panggil? Macam mana nak tegur? Tak payah. Tak payah tegur, pedulikanlah. Salah pun salah lah. Kau nampak salah pun biarkan je lah. Nanti kau tak panggil macam mana? Sebab itu Tuhan kata, jangan syarikat dengan aku, jangan sekutukan aku. Kalau kau sekutukan aku, habis kau nanti. Jahanam kau nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, Nabi sebut dalam hadis, man taraka salatul asr faqad habita amal. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terbatal amalannya. Sebagian ulama dia meluaskan maksudnya kepada semua salat fardu, bukan salat asar saja. Tuan-tuan beramal, buat benda lain, buat baik, semua okey. Semayang tinggal. Salat ini tuan-tuan, kata Nabi, as-salatu imanuddin. Salat tiang agama. Tapi kamu tinggalkan salat, amal lain buat. Saya ngurus jenazah. Orang sembahyang jenazah buat, sembahyang asar tak buat. Mandi-mandi jenazah, okey. Asar pun masuk, sembahyang asar dulu. Tak sembahyang. Duduk kalau. Bila sembahyang jenazah, pakat masuk semua. Baik. Saya tanya, tuan ada sembahyang asar ke? Belum. Kenapa tak sembahyang asar? Ni, tak apa, solat jenazah dulu. Apakah benda lah kau ni? Solat asar tak buat, solat jenazah nak buat. Aku tahu kau depan tu baru tahu. Apa benda ni kan? Poso buat, sembahyang tak. Poso, sembahyang tak. Amal ibadat lain rajin, solat tak. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama, kata Nabi. Bagaimana mungkin kita tiang tak ada nak pasang bumbung? Mana mungkin tiang tak ada nak tampal dinding? Buat apa tuan? Buat dinding. Nak pasang mana? Nak buat rumah. Tiang mana? Tiang belum buat lagi. Tu gila nama. Nak buat rumah nak cari tapak dulu, bagi clear tapak, bagi cantik tapak, konkret dulu apa? Tauhid dulu kena ada. Akidah kena betul, kena mantap. Dah akidah kena mantap, baru cacat tiang. Dah ada tapak, nak pasang konkret, nak pasang tiang. Kita tiba-tiba buat bumbung dulu. Tapak ni mana? Tapak pun tak ada. Bila buat rumah, tapak mana? Tapak belum ada lagi, nantilah buat bumbung dulu. Buat bumbung, buat dinding. Betul? Mana letak? Nantilah, nanti cari tapak pula. Tuan-tuan, akidah tak betul, tapi nak buat benda lain. Kan? Jadi tuan-tuan, salah. Solat ini perkara penting. As-salatu imanuddin. Ini orang yang termasuk menghina agama, tapi tak, dia tak viral lah benda ni kan. Macam baru-baru ni perempuan tu viral habis semua kan. Semua kecam dia, semua kutuk dia. Semua kata dia menghina agama. Banyak lagi menghina agama, tak ada pula orang nak viral kan. Yang itu orang nak viral kan. Ustaz pun tebang sekaki ya. Ustaz-ustazah pun komen dalam Facebook. Oh itulah, inilah. Kenapa itu yang dikomen? Banyak benda lain yang menghina agama tak komen pun. Tu yang makan kat kedai makan waktu maghrib sembang wah-wah orang azan, tak ada siapa komen pun. Sebab tak viral. Tu ya, pasal viral tu yang kita nak komen tu. Jadi orang pun tengok statement ustaz ni, bagus ustaz ni, berani ustaz ni. Ambil screenshot, bubuh dalam page dia pula.
Orang dia pula, orang pun puji dia, bagus ustaz ni berani. Ustaz-ustaz kena berani macam ni. Bukan itu tuan-tuan. Nak mengambil populariti sikitnya. Biar orang kenal kita ustaz. Sebelum ni orang tak kenal kita ustaz. Itu kita nak kecam sangat. Besok dia lah kecam kita. Engkau sebagai pendakwah berapa kali jumpa aku? Berapa kali dah ajak aku? Kita sedap nak kecam dia kan. Besok dia dakwa kita pula macam. Tuhan bagi itu semua-semua, suruh muhasabah diri. 10 tahun kau berdakwah, orang macam ni pun kau tak boleh selesaikan. Artinya dakwah kau gagal. Sampai orang perempuan macam ni pun ada lagi, kau tak berjaya. Kau dakwah kat mana? Kita kecam dia. Bukanlah saya bela perempuan tu. Tinggal lagi tak sepatutnya kita kecam dia. Gila nasihat dia, cakap elok-elok dengan dia. Besok dia dakwa-dakwi kita macam mana? Engkau kecam-kecam aku ni jahil. Ada engkau datang tunjuk aku. Weh, jahil apa ustaz, 15 juzuk. Tak semestinya orang hafal 15 juzuk tu alim. Ramai yang 30 pun alim pun jahil juga. 30 juzuk hafal lah, jahil juga. Tuan-tuan, kita hari ni kecam, bukanlah saya bela perempuan tu, tak ada lah tuan-tuan. Tinggal lagi kita kecam-kecam ni, apa usaha kita dah buat? Usaha kita lah. Kecam dia, usaha kita dah ajak. Macam kita kecam orang kampung lah, orang taman kita tak datang surau, tak datang masjid. Okey, kita dah pergi jumpa dia belum? Dah pergi ajak belum? Kita kena diri kita dulu. Kita jiran kita tu macam, kita dah ajak belum? Bang, jom bang, pergi surau bang, bayang jemaah kita. Mana ada? Atau start kereta nonong seorang start motor, start bodoh jiran tu tengok silap-silap dia tengok, mana tu? Seorang lagi tu ngajak tak juga. Ada tak kita pergi jumpa bang, petang maghrib malam ni, jom kita pergi surau. Saya bawa kereta ni seorang je lah, kalau nak ingat saya bawa kan, kalau saya ambil kat rumah. Ada ke tu? Alah, takkan tak dengar ustaz azan. Dia dengar, memang dia dengar. Habis tu kita tak ngajak. Kita memang sedap menyalahkan dia kan, tak pergi surau, tak pergi masjid. Tuhan kata besok kau aku dakwa. Engkau yang pergi pernah ngajak tak? Kau yang pergi surau masjid ni pernah jumpa jiran-jiran kau tu? Assalamualaikum bang, malam ni maghrib kuliah kat surau, jomlah. Kalau abang tak ada transport kan naik dengan saya bawa kereta kan. Azan. Bila lu macam takut.
Tersambung sekali tuan, kan selalu datang sini, jarang sesekali dapat datang kan. Payah nak datang tempat ni dah sibuk. Tahu sekarang ni pun jenazah COVID tak kena mandi pula dah. Tak macam dulu tayamum, sekarang kena mandi. Leceh sikit kan. Tapi mandi tak boleh pegang jenazah, tu pelik kan. Mandi tapi tak boleh pegang jenazah. Macam mana nak buat? Kan? Mandi jenazah tapi tak boleh pegang. Tu saya kata kat dia orang, tapi tak pegang macam mana kan? Dia terpegang plastik je. Itu siram aja. Saya kata baik tayamum je kan. Padahal kita pakai PPE mandi tu. Pakai sarung tangan. Lepas tu tanganlah sarung tangan tu berpulak. Tak boleh. Masa yang diberi, ada masa dia sekarang. Tidak lebih daripada setengah jam. Paling lambat setengah jam. Paling cepat 15 minit. Macam mana nak mandi ke 15 minit? Lepas tu nak kapan lah tu? Mandi kapan? Saya yang peliknya, kita pakai PPE, dia orang tak pakai pun, tengok. Macam kena game kan. Kita berkicap pakai PPE, dia orang relax. Tapi dia orang COVID, dia orang dah kenal kot. COVID dah kenal dia ni member, yang ni bukan kan. Susah sekarang ni. Yang saya jarang sangat sekarang ni keluar sebab dia kena buat benda tu kan. Kena buat sekarang ni. Kami ni macam apa, ujian lah. Ujian, kau mandikan dulu. Kalau kau kena besok, baru tayamum balik semula. Dia macam tikus putih. Kita orang ni macam tikus putih lah. Kau mandi dulu, tengok sebulan 2 ni mandikan dulu. Kalau ramai yang kena besok, baru tayamum balik semula. Macam tikus putih sebiji. Kan? Tapi tak apalah, macam tu yang sesekali dapat datang, dapat datang. Kan? Memenuhi hajat tuan-tuan datang ke Batu Pahat. Sebab malam tadi saya ada di Sembarenggam. Oleh kerana Sembarenggam ada tu yang saya singgah juga sini kan. Kalau tak, memang payah sikit saya nak datang sekarang. Sementara dia orang tu pandai mandi kan. Sekarang ni kita kena ada, kita tengok, pantau macam mana nak siram, macam mana nak kapankan dia. Dia tak sama macam jenazah biasa kan. Tak sama. Kena pegang plastik tu elok-elok. Padahal tak ada apa pun mana. Dah mati, apa ada masalah ni. Tapi tak bagi pegang, jangan pegang jenazah.
Pakai glove. Tapi jangan pegang. Jangan pegang plastik. Pening budak-budak jadi pening. Ya. Tapi tanam boleh peluk pula. Bila pergi menanam kan dia boleh peluk. Boleh masuk kan dia. Kemudian yang seterusnya, dia kata apa? Yang seterusnya ialah jangan melakukan kezaliman pada orang lain. Beramal tapi buat zalim. Takut nanti amalan yang kita buat pahalanya nak bagi ke orang tu je, kita tak dapat apa. Kan? Kita beramal alhamdulillah, zalim ke orang, keji orang, hina orang, cerca orang, umpat orang, semua kita buat. Takutnya besok segala amalan yang kita dapat, ganjaran yang kita dapat, bagi ke orang yang pernah kita zalim. Sampai kata cukup. Dah tak cukup, so ambil pula orang punya, ikut pula dah. Ni yang Nabi kata, bila mana Nabi SAW tanya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Muflis ni kata para sahabat, orang yang tak ada dirham, tak ada harta. Ni muflis kata sahabat. Tapi Nabi kata apa? Orang muflis di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa amalan salat, puasa, zakat, tapi dia juga mencela si fulan, menuduh si fulan, makan harta si fulan. Semua buat, tapi beramal. Tapi semua buat. Nanti kata Nabi SAW, semua amalannya itu pahalanya akan diberikan kepada mereka yang dizalimi. Apa yang tinggal kat kita lagi? Nah, ini yang paling kita takutlah. Kita buat amalan tapi masih menganiaya orang, masih juga menuduh orang, memfitnah orang, mengumpat orang dan sebagainya. Namun amalan yang kita buat tak sebanyak mana. Sembahyang kita tak sehebat mana, puasa kita, zakat kita tak sehebat mana. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala amalan yang kita buat, ganjaran yang kita dapat sepatutnya diberikan kepada orang lain. Ini yang paling kita bimbang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Allah Taala kata, wahai orang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan. Hatta yang kita bagi ke isteri kita, ke anak kita. Kau dulu kan. Kalau aku tak bagi, dapat kau beli. Dah bagi dah lah. Ini bukan ungkit. Habis tu ini nak ingatkan kau, sama lah tu. Yelah kita geram kan. Bila kita cakap-cakap bini melawan kan, kita dah banyak bagi dia macam-macam kan. Sebut balik, kau tahu tak? Tu yang kat badan kau tu. Kau ingat, siapa bagi tu? Kalau tak, Nia yang bagi. Patut dah dapat, elok dah pahala. Tapi ungkit balik, sebut balik, dah bagi sudah lah. Dah belikan gelang untuk isteri semua lah kan. Tak payahlah sebut-sebut balik. Tu gelang tu ingat apa ibu tu. Kau ingat apa ibu tu. Mana ambil duit tu? Kau tak duit aku. Kan bini berkata, itu pun nak ungkit. Bukan ungkit, ni nak ingatkan kau. Sebab itu Tuhan kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sebut-sebut, jangan ungkit-ungkit dah. Jangan sebut-sebut, jangan ungkit-ungkit. Apatah lagi kita bagi benda yang kita sedekahkan kat orang, kita buat baik dan sebagainya, jangan sebut-sebut. Tapi kadang-kadang geram juga tuan-tuan kan. Bila geram tu yang ungkit kan. Bila geram tu yang nak sebut tu. Kalau aku tak tolong dulu, macam tu yang dah lama dah makan pahala, tapi sebut dah balik kan. Kalau tak niat nolong dulu, kau tak jadi macam ni tu. Payah. Tapi itu semua puncanya syaitan lah. Pasal marah, geram, sebut balik. Dah lama dah makan pahala sedekah tu kan. Terbatal pahala sedekah ni kata Tuhan
Kenapa? Kerana kita sebut-sebut kan kembali kepada orang tu. Tapi tuan-tuan nak macam mana kan, itu kelemahan kita lah. Hatta dengan anak, hatta dengan adik-beradik, kita dah tolong, tak payah sebut nak. Kan? Kita dah tolong, kita dah bantu. Dulu dia susah, kita tahu dia susah. Kan? Kita cerita dengan kawan, si Anu kan aku tengok dah senang betul lah. Aku tengok dia lumba kau dah sekarang. Alah, kalau aku tak tolong lu, tak menjadikan tu, ni lah yang nolong lu. Dah, dia yang kawan lah pergi cerita pula tu. Ji kau tahu tak Ji, si Anu kan sekarang ni, aku tengok tak asyad dia sekarang, kalah kau Ji. Syaitan punya umpan. Apa kita kata? Ada kita kata tak apalah, alhamdulillah lah, syukurlah dia dah senang, alhamdulillah. Macam tu kan? Atau kita nak ingatkan dia, tak payah nak belagak lah. Dia dapat jatuh punya dulu, yang tolong dia tu. Kalau aku tak tolong lu, mampus, takkan senang macam tu. Dia jangan sombong dengan aku lah, nak belagak dengan aku. Dengan orang lain dia boleh belagak, dengan aku sorry. Aku yang nolong dia dulu, tahu. Rasa bangga kan, dah tolong dah. Tapi tolong tu tak dapat apa dah. Yang kawan pun suka perangat-perangat kawan tu kan. Tak payahlah cerita, peduli ke lah. Tapi nak bagi tahu, dulu kau hebat, sekarang ni dia lagi hebat pada kau. Tu yang timbul geram tu kan. Angin kita. Betul, dia tak kenal aku siapa, aku yang nolong dia dulu. Kita dah tolong orang, dah dapat orang tu. Dah bertahun dah. Dulu ni kita masukkan anak dia tu sekolah lah. Kita tolong anak dia tu tak dapat MRSM, kita pun tolong masukkan dia MRSM. Kita ada kenal orang, apa semua kementerian, dapatlah anak dia masuk kan, berjayalah anak dia tu kan. Lepas tu dia, orang datang, dah bertahun dah ni, kita tolong tu. Kita orang cerita ke kita, anak dia tu kan yang dulu MRSM dulu ni, sekarang hebat sekarang kaya tu dia tu. Alah, dia dapat MRSM dulu, aku yang tolong pun. Kalau tak ada aku tolong, mampu tak masuk. Dah, apa hal? Kenapa nak sebut balik? Haji tolong dulu. Iyalah, ni lah yang tolong dulu. Aku pergi jumpa kementerian, kawan aku ada kat sana. Kau tak, dia tak layak masuk tu. Ni yang tolong. Aduh. Haji tolong kan. Tapi dah. Iyalah, kalau aku tak tolong tu, sekolah biasa tu dah masuk. Apa cantik. Kita ni kadang-kadang dengan bini, dengan anak, dengan adik-beradik, suka sebut balik semula kan. Geram-geram kan? Geram tuan, geram. Syaitan pun umpan kita. Elok-elok dah makan pahala, dah tak dapat apa dah. Tubtilu sadaqatikum. Tapi kau tak sebut, orang tak tahu pula. Tak sebut, tak tahulah orang. Jadi nak sebut tak dapat apa pula. Ini antara sebab-sebab amalan kita ditolak, digugurkan oleh Allah Ta'ala. Justru itu tuan-tuan, hati-hati, jangan sampai amalan yang kita buat menjadi sia-sia. Tabung yang kita isi akhirnya tak ada apa, kosong. Kita sebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu sebahagian tanda amalan. Ikhlas kena ada. Jangan menyekutukan Allah, jangan tinggalkan solat, jangan lakukan kezaliman, jangan disebut-sebut apa kebaikan yang kita dah buat pada seseorang. Takut nanti segala amalan yang kita buat, yang kita seronok sangat hari ini, tiba-tiba tak dapat apa. Tapi hari pun dah pukul 9, cukuplah takat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan-bulan yang akan datang. Kalau ada masa lah, kalau ada masa kita datang lagi. Tapi tengoklah pengusi, mana tahu dia geram pula malam ni, kat terus kan, nangis lah. Tapi tak ada, dia tak geram pun. Dia geram, aku sumpah dengan dia. Kalau dia marah, aku sumpah dengan dia terus. Tapi setakat ni tak adalah pengusi okey je kan.
Jadi tuan-tuan cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan sebelum tu macam biasalah, cuma malam ni siapa nak penawar mata daripada air Zam-Zam, siapa nak lah, usaha dan ikhtiar. Kau ada masalah mata ke, kecuali buta aku tak dapat nolong lah. Kalau rabun, silau, selaput mata, segala masalah mata ada penawar dia. Ada ustaz ni buat air Zam-Zam. Daripada air Zam-Zam, siapa nak lah, nak ikhtiar. Baru ni satu doktor komen aku, dia kata apa, ustaz, kalau semua orang nak pakai buat mata ustaz ni elok, tutuplah klinik mata. Aku cakap dah, doktor jangan berpahaman macam tu. Saya kata ni usaha ikhtiar. Doktor cara doktor, ustaz ni cara ustaz ni. Doktor guna alat, dia pun guna alat, dia guna air Zam-Zam, doa. Doktor pun guna yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala nak sembuh, cara bagaimana tu hak milik Allah. Orang dulu tak ada pun pergi hospital. Saya kawan tercekik tulang, tuan-tuan, tercekik tulang, macam ni tulang tu duduk sini. Tak mau hilang. Jumpa saya, aku cekik tulang, kata dia. Kita ikut orang tua-tua dulu lah. Kau kepal nasi, kau telan. Aku kata kau kepal seperiuk dah, aku tak mahu. Betul aku cakap, kau minum ailan senduk. Minum ailan senduk, tarik telinga. Dah buat, tak mau. Kau tak mau, pergi klinik lah, aku cakap. Ayah, pergi klinik, pergi jumpa doktor. Doktor pun suluh-suluh tengok, tak ada. Dia rasa sakit tak? Sakit dah, kita mencucuk. Kita x-ray lah, dia pun x-ray. X-ray tengok tulang tu macam ni ada dua. Doktor kata tak boleh buat apa lah, ini kena operate lah, kena tepuk tu nak buang tu. Kita tanya dia, bila boleh buat operate doktor? Dia kata saya pun penuh ni, minggu depan lah. Kira bagi appointment tadi. Selang 2 hari kawan telefon. Dia kata, Syekh, aku dengar kawan kau ada tercekik tulang. Cubalah, dia kata ada seorang dukun tulang tu dekat, tapi jauh lah, dia kata kat Palung sana, ni 9 tu. Aku pun bagi nombor telefon, bagi nombor telefon, bagi alamat, aku pergilah cari, bawa lah kawan ni. Pergilah naik kereta. Kawan aku dalam kereta pun dah cakap dah, engkau percaya ke? Engkau ustaz pun percaya ke benda macam ni? Aku bukan percaya apa, kita usahalah ikhtiar. Mana tahu, dia kata doktor pun kata tulang tu sangkut, nak macam mana? Operate je. Kau diam-diam, jom kita pergi. Aku pergilah cari. Sampai Palung petang, merayau lah aku cari. Tanya orang ada tak dukun cekik tulang. Tak ada sini, tak ada dukun. Dukun mana orang kenal tempat tu, orang lain kenal lah. Aku cari pusing satu Palung. Cari-cari tak jumpa lah. Sekali jumpa satu brother ni. Bang, kenal tak orang yang dia ni pandai lah membuat orang cekik tulang? Siapa nama dia? Bagi tahu nama. Dia panggil apa? Betul, bagi tahu. Ni panggil ni. Dia kata tu rumah dia, depan tu. Aku pun pergi lah dekat nama. Dan maghrib lah sampai rumah dia. Aku bagi salam, Assalamualaikum. Salam, dia pun keluar. Masuklah. Aku tutup kereta, suruh masuk. Kenal tidak, apa tak, suruh masuk. Aku cakap, patut kau tanya lah dulu daripada mana, apa hal. Tak ada, dia suruh masuk terus. Masuk dulu, kata dia. Aku masuk dengan kawan ni. Masuk, kita sembahyang dulu, kata dia. Kita sembahyang dulu, sembahyang. Wirid punya lama lah. Orang tua kan, wirid punya lama. Aku ikut je lah. Dah rumah kau, aku nak macam mana kan. Ikut je lah, dalam hati aku panjang tu wirid dia ni. Aku cakap kan, wirid lah, apa semua macam-macam lah dia baca. Doa lah, aku pun ikut je lah. Lama je. Aku colek kawan. Orang tua ni panjang ni. Kalau empat lain aku dah balik ni macam tu. Tunggu lah, habis semayang wirid semua, semayang sunat, baru dia duduk tanya, daripada mana? Kata dia. Aku cakap daripada Kuala Lumpur. Jauh dia kata. Ada apa ni? Ada tu kawan macam ni cekik tulang. Atuk mana tahu benda-benda macam ni, kata dia. Tapi ada orang bagi tahu tu, atuk boleh buat. Mana boleh, tak pandai lah, kata dia. Jadi saya pun tak apalah tu, cuba-cubalah doa apa. Kalau nak suruh atuk baca apa-apa, boleh lah, kata dia. Dia pun masuk bilik. Bila dia masuk bilik, kawan aku dah cakap dengan aku. Dia kata, aku tengok pun macam tak meyakinkan.
Kau percaya sangat orang tua ni, aku tengok tak ada apa pun orang tua ni. Jadi pun pakai penggoda dengan pelikat kan. Cakap, sabarlah. Aku tak adalah data kena operate lah. Ayahlah. Ini kan tak tahulah berapa ratus pula kena. Kejap tu dia keluar. Dia keluar dia buat gelas. Dia buat gelas tu, masa dia buat gelas tu, hati aku pula dah kata, kalau tak ada gelas aku pun boleh buat. Jahat, setan ni kecoh kan. Tu dia buat gelas, lepas tu dia panggil rumah dia, tolong ambil air jap. Ambil air, dia buang gelas tu. Aku cakap ni lah perubatan orang Melayu, tak habis-habis air, gelas air. Aku pun ambil lah. Dia bawa ni, dia tak pegang ni. Kawan aku pegang, aku duduk sebelah kawan. Dia duduk depan kawan ni. Dia pegang-pegang gelas tu. Aku nak tahan gelak pada kan. Sebab aku nak tahan gelak. Katakan ini aku pun boleh buat. Lepas ni kau tak payah pergi jauh-jauh ni. Dia pun buat dah. Aku dia suruh tau. Dia suruh baca Fatihah, ikut dia. Ikut atuk baca Fatihah je. Aku pun nahan lah mati kan. Anda ini, jauh ini aku pun boleh. Aku punya Fatihah pun boleh baca. Sombong kan. Setan nak kata ni sombong ni orang kan. Pegang lah. Dia pun baca Fatihah sampai habis. Aku duduk sebelah. Aku pun ikutlah baca Fatihah. Sama-sama baca. Habis Fatihah tu dia suruh berdahem. Berdahem 3 kali dekat gelas tu dia kata. Kawan saya berdahem lah. 3 kali jatuh tulang tu. Aku duduk penuh. Aku duduk terfikir apa? Sihir ke apa benda. Kawan aku angkat lah. Cawan tengok. Aku tengok. Ya tulang. Itu dia kata, tulang kan? Tulang lah kot. Tulang kot dia kata. Aku tanya kawan, sakit ke? Tak. Rasa sakit? Tak. Betul. Kau buang air tu, dia buang air. Buang tengah sikit. Dah aku cakap, aku nak tengok betul ke tulang. Betul tulang tau. Besar lah tulang canak tu. Besar. Lepas tu kawan aku ambil plastik, bubuh dalam plastik. Aku cakap, macam orang tua ni ilmu tu kan. Tapi aku, sebab kawan ada malas aku cakap aku nak menuntut. Dia mana? Balik lah bawa balik. Lepas tu tanya berapa dia punya ni. Dia tu suka hati, ikhlas hati. Tak tahulah kawan aku bagi upah, aku balik. Dalam kereta aku cakap, nampak kau kata tak percaya. Ni orang tua saya, aku cakap. Kau tak kena tebuk leher kau tahu. Ni kau tengok keluar macam tu. Dia kata pelik aku kata dia. Kan boleh jatuh tulang tu. Balik lah sampai rumah. Aku cakap besok pagi kau pergi jumpa doktor tu balik. Kau pergi jumpa doktor tu tengok, buat pengesahan yang kau tak sakit lagi. Tapi kau jangan tunjuk tulang tu. Dia dia. So begitu dia kata doktor saya dah tak sakit lah. Orang sakit dah. Maka ubat apa? Tak makan ubat. Dia kata biasalah tulang lama-lama dia lembut dia tak sakit dah. Tapi dia masih sengkang kat itu, dia kata kena keluarkan besok mudarat lain. Tapi X-ray luar doktor. Nak tengok. Okey, X-ray lah. Dia X-ray tengok tulang tu tak ada. Tak ada lah tulang ni kita. Tengok tak ada. Tak ada lah kita. Sakit lagi tak? Tak. Mana pergi tulang tu? Dia pula heran. Jadi kawan sini tengok doktor tu heran, dia keluarkan tulang tu. Ni ada kata dia. Doktor tu ambil. Ni lah dia kata. Macam mana boleh keluar ni? Tak tahulah dia keluar dia kata. Bila keluar ni? Semalam. Macam mana boleh keluar? Tak tahu. Tiba-tiba dia keluar. Pada api jumpa dukun tu, orang tua tu. Itu tak dia lah operate. Balik lah. Aku pagi besok tu, aku telefon orang tua tu. Telefon tak jawab. Sebab aku nak pergi menuntut lah. Nak pergi Bandung nak menuntut kan. Nak pergi belajar. Dah tahu Fatihah dia baca tu. Tapi mungkin ada doa lain. Aku nak pergi lah. Telefon tak jawab. Rupa dah meninggal orang tua tu. Peras. Memang peras lah. Sebab kalau aku dapat, aku tak ngajar lah. Niat dah tak betul. Itu saya kata. Niat nawai itu dah tak betul. Aku kau dapat ilmu ni, aku tak ngajar dah, aku cakap kan. Aku pasang signboard kat rumah. Aku tulang. Bukan susah pun Fatihah. Ambil air segelas, cawat, suruh dia berdahem 3 kali. Dah balik. Tengok yang datang tu naik apa. Kalau naik motor je, suka hati lah nak bagi orang.
Kau naik BM sendiri mau ingat bang, patak kau kena operate 500. Kau bayangkan kalau 10 orang cari, macam pada ngajar tu ni ulu kili, tidur pun tak menentu dalam kereta. Baik duduk rumah bersilah, tunggu. Kau tengok kan, tulang je datang kat aku jampi je sikit suruh baca Fatihah. Kau yang baca, bukan aku baca, keluar tulang. Macam. Tapi Tuhan tu maha kaya. Dia ni tak boleh ada ilmu tu. Ada ilmu ni jahanam orang dia buat. Jadi jangan buat ilmu ni. Tapi aku tahulah dia baca Fatihah tu. Aku cakap dengan kawan, aku cakap lepas ni kau cuba dengan aku lah kalau kau tercekik. Aku nak tengok boleh jadi tak? Dia kata tak ada menjadinya. Aku cakap selalu macam tu. Rumah pun macam tu. Kita ni tahu baca ayat kursi, bacalah ayat-ayat apa pun tahu kan, tapi orang rumah buat kita hilang keyakinan. Anak demam kita cuba buat tengok, kita ambil air, sebab Nabi kata dengan Fatihah pun boleh sembuh tau. Kita baca Fatihah semua, ayat kursi semua, orang rumah siap colek ganti. Sekejap bila ayah kau dukun tu yang gila yakin. Dia bukan colek kita ya, dia colek anak ni. Ayah kau dah dukun. Hilang keyakinan kita, padahal benda yang kita buat tu betul tau. Sama macam ustaz tu buat, tapi orang rumah tak percaya. Ni orang tak mak ibu-ibu kan. Selalu ibu-ibu yang membuatkan suami tak yakin. Dia orang ni lah. Dia tak colek lagi kan. Ayah kau tengok, ayah kau dah jadi dukun sekarang. Dah boleh dah jampi-jampi ni kan. Lepas tu dia, penghujung dia kutuk lah tu. Semayang subuh pukul 8. tu yang tak sedap tu. Dia dah kutuk-kutuk kita, lepas tu dia kutuk akhir tu apa? Dukun semayang subuh pukul 8. Langsung hilang keyakinan. Kau tak saya cuba buat tengok. Ni balik, kalau anak demam tak sihat kan, jangan panggil ustaz. Minta kat orang rumah je. Ambil air segelas. Berapa bang? Kata budak dia demam. Nak bagi makan ubat ke? Tak, bak lah sini. Kita pun ambil kopiah abang. Confirm orang rumah mesti kata kita punya. Tobat dia mesti kata punya. Apa? Kopiah abang, kopiah. Buat apa? Ambil je lah. Dia pernah ambil air kan, kita dah pegang air tu, dah pakai kopiah elok, confirm dia akan tengok. Dia akan sebutnya, abah kau dah hidup kun. Tapi tu lah dia belajar. Saya colek anak ni, tengok abah kau jangan main, abah dah hidup kun sekarang kan. Ibu-ibu jangan buat macam tu. Anak demam bagi kat suami, bang anak demam tolonglah jampikan air ke, tawarkan air ni apa-apa yang patut. Suruhlah. Sebenarnya benda tu yakinnya, bukannya ada apa pun. Ayat Fatihah, Nabi kata baca Fatihah apa boleh elok. Tak percaya lepas ni semua buat. Buktikan tengok. Kok isteri tak kata tu hebat dah. Tapi aku rasa confirm. Aku ni pakai ustaz je. Saya tu bini tak kata apa. Anak demam je ambil air. Aku tawarkan kan. Tawar-tawar tu elok kan. Rumah kata. Dia tak kata apa lah sebab yang buat tu ustaz. Tuan-tuan baru nak start. Memang tak tu. Memang tak. Baru nak start, zuhur pun pukul 4, asar pun pukul 7. Subuh pun matahari dah terpacak. Mana apa tu bang? Subuh. Mana ada subuh dah bang? Ni subuh gajah. Tiba-tiba nak jampi air. Confirm ni. Ibu-ibu tu, perangai ibu-ibu ni satu benda yang tak bagus. Jangan buat kat suami lagu tu. Lepas ni bagi keyakinan pada suami. Bang, anak demam. Pergi klinik tak payahlah, abang tawarkan air lah bang. Mana tahu elok dah dia. Suami semangat sikit. Suami semangat. Boleh cuba, nak tengok. Bulan depan kalau saya datang, kalau ada yang demam, tawar sendiri tau. Tengok apa kata bini. Tapi yang ni tak ada lah kot. Yang ni dia takkan kata dah sebab dia dah tahu. Yang tak tahu confirm dia katanya.
Jadi tuan-tuan, itu usaha ikhtiar. Jadi tuan-tuan, siapa nak buat mata kan ada dalam kereta lah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Khashyana zakran syakran muzibil hayy wa akram bi taqdim min al-afiyah. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.